Selamat sejahtera. Nama saya Prashantini Ganesrao. Nombor matrik 01 DRM 20 F2030. Hari ini kami akan membentangkan tajuk peranan Selat Melaka sebagai gelaran kepelbagaian peradaban Malaysia dari segi politik dan pentadbiran. Ahli kumpulan saya ialah Nivashini Muthukumar. Nombor matrik ialah 01 DRM 20 F2023. Kedua ialah Varisi Saravanan 01 DRM 20 F2027. Ketiga, Navisha Murugan 01 DRM 20 F2013. Lainnya ialah Selat Melaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya dengan terusan Suez atau terusan Panama. Selat Melaka berbentuk jalur pelayaran terusan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik serta menghubungkan 3 negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, iaitu India, Indonesia dan China. Kira 50,000 kapal kargo dan kapal minyak melalui Selat Melaka dari barat ke timur pada setiap tahun. Justru itu Selat Melaka sangat penting kepada kestabilan ekonomi dunia, khususnya kepada negara Amerika Syarikat, Jepun, China dan negara lain di Asia Tenggara. Hampir 1/5 perdagangan dunia terpaksa melalui Selat Melaka. Pada tahun 2003, 11 juta barel barangan melalui setiap hari. Selamat sejahtera kepada Puan Nurina dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nivashini Muthukumar dari kelas DRM1. Nombor matrik saya 01 DRM 20F 2023. Hari ini saya ingin membincangkan tentang Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka. Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada 2, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka dikenali sebagai Risalah Hukum Kanun dan Undang-Undang Darat Melaka. Hukum Kanun Melaka diwujudkan sejak zaman Sultan Muhammad Shah. Pengaruh yang diamalkan di Melaka mempunyai pengaruh Islam sahaja. Kandungan utama Undang-Undang Laut Melaka ialah hal-hal peraturan pelayaran, bidang kuasa, nakoda, pekerja-pekerja seperti kiwi, hukuman kesalahan di laut serta peraturan jual beli di kapal. Kandungan dalam buku Hukum Kanun Melaka ialah mengenai tanggungjawab raja serta pembesar, pantang larang dalam anggota masyarakat, penghukuman kesalahan jenayah dan awam, Undang-Undang Keluarga. Contohnya, hukuman jenayah yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka ialah jenayah bunuh dibalas bunuh. Hukuman ini diambil daripada Al-Quran, Surah Al-Maidah. Sementara dalam Undang-Undang Laut Melaka hanya mengandungi 1 fasal daripada 24 fasal yang menurut Undang-Undang Islam iaitu hukum zina. Seterusnya, sistem perundangan Islam ialah pengaruh Islam yang paling jelas mengikut sistem perundangan Islam adalah berkaitan Undang-Undang Keluarga iaitu Undang-Undang Perkahwinan. Antaranya ialah menerangkan orang yang berhak menjadi wakil bagi perempuan yang berkahwin, syarat dan tata cara ijab dan kabul dalam nikah, syarat menjadi saksi dan upacara nikah. Kesalahan yang dilakukan oleh rakyat akan diampuni oleh raja sahaja. Para kadi dan undang-undang Islam memainkan peranan dalam pentadbiran di Melaka. Dengan adanya pengaruh Islam dalam perundangan menyebabkan rakyat menerima Islam.
Pentadbiran Melaka telah menggunakan sistem 4 lipatan dalam pentadbiran politik di Melaka. Jawatan bendahara adalah penasihat kepada Raja. Selain itu, bendahara juga bertanggungjawab sebagai Menteri Utama, Ketua Turus Angkatan Perang, Ketua Hakim dan Pemangku Sultan. Penghulu bendahari pula diwujudkan untuk menjadi penunggut hasil atau ufti, Ketua Segala Bendahari, Ketua Urus Setia Istana dan juga Ketua Segala Syah Bandar. Jawatan temenggut pula ditugaskan untuk menjadi Ketua Polis dan Penjara, Penguasa Bandar, Ketua Protokol Istana dan Hakim di Darat. Diplomatik pula, Kesultanan Melaka telah mencatat kemajuan yang membanggakan kerana telah menerapkan prinsip saling percaya mempercayai antara bangsa-bangsa lain. Contoh yang dapat kita lihat di sini ialah Sultan Melaka telah berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan China, Arab, India dan bangsa-bangsa Eropah. Telah diketahui bahawa selama berlakunya pemerintahan Kesultanan Melaka iaitu dari tahun 1400 hingga 1511. Ini adalah berlaku sebanyak 4 kali kunjungan secara kenegaraan antara Sultan Melaka dengan Kaisar Cina. Ini adalah kerana kunjungan kerajaan Cina kerap disertai oleh kalangan korporat yang ingin melihat perniagaan di Melaka. Walau bagaimanapun, golongan korporat Cina telah mula sedari bahawa betapa pentingnya untuk mendapat tanah di kawasan kota dan di tepi pantai untuk kepentingan tinggal dan perniagaan mereka. Bagi mencapai tujuan untuk mendapatkan tanah di Melaka, pendatang Cina mengamalkan unsur politik iaitu bernama evolusi akrab dengan Sultan dan di kalangan masyarakat Melayu supaya mereka dapat dibeli atau disewa tanah yang mereka diinginkan. Pemerintahan hierarki. Hierarki bermaksud hak untuk memegang terajuk pemerintahan adalah di bawah kuasa golongan diraja atau bangsawan. Contohnya, penyaruk puncuk pimpinan yang berlaku pada zaman Melayu selepas kemangkatan Sultan Iskandar Shah iaitu Parmeswara 1309 hingga 1414. Begitu juga dengan pelantikan para pembesar yang mana jawatan terpenting dibawa kepada keturunan diraja atau golongan bangsawan. Rakyat yang mempunyai golongan majoriti hanya berpeluang menjadi hulu balang sahaja selain daripada jawatan pembesar yang telah diwujudkan. Keadaan politik di Melaka telah diperkukuhkan lagi dengan penggebulan Undang-Undang Melaka. Nombor 2. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Bagi menjamin kestabilan politiknya, Melaka telah menyediakan sebuah angkatan laut yang sangat besar. Orang laut memainkan peranan penting dalam Angkatan Laut Melaka. Kekuatan kerajaan Melaka menjadi berlipat ganda lagi apabila mereka mempunyai pahlawan-pahlawan yang gagah, berani dan setia kepada Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi dan Hang Lekir. Sebahagian besar kelengkapan tentera Melaka terdiri daripada kapal, bantera dan gali. Peralatan senjata pula ialah panah, keris, lembing, meriah, leleh, rentakal, istingar dan pemuras. Kekuatan yang ada
ini telah membolehkan melakukan serangan dan seterusnya menakluk kerajaan lain. Kerajaan Melaka juga telah menjaga hubungan diplomatiknya dengan kerajaan lain pada zaman itu. Kesimpulannya, kejayaan sesebuah negara sama ada dalam bidang pentadbiran, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya terletak di bahu pemimpinnya. Jika sesebuah pemimpin menjadi berani untuk mentadbir negara, maka rakyat ataupun negara menjadi berani. Andailah seseorang pemimpin menjadi lemah, maka runtuhlah ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, pemimpinnya mesti berpengetahuan berwibawa, beragama, berkarisma, dan juga mempunyai nilai-nilai murni untuk dilahirkan dalam sesebuah negara ke arah kemajuan dan juga kemakmuran lebih kondusif. Terima kasih Puan.